Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallim ala hadzal nabiyil karim nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah waj'alna min ibadikan najihin wal faizina fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan peluang hidup kepada kita sehingga kita sama-sama sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sampai pada saat dan ketika ini dengan Rahman Rahim, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala memilih kita bersama dalam majlis ini, majlis yang cukup-cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, majlis kebersamaan kita dengan para malaikat. Jadi jelas ciri-ciri kecintaan Allah kepada seseorang hamba-Nya, dia memilih seseorang hamba itu mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Di saat pada ketika ini manusia lain berada dengan kesibukan dunia di rumah masing-masing ataupun di pasar-pasar, Allah Ta'ala menyintai, menyayangi kita, pilih kita menjadi tetamunya di rumahnya, dapat mengerjakan solat maghrib secara berjemaah. Kemudian pilih pula di kalangan ramai-ramai dapat mengerjakan solat maghrib jemaah. Allah Ta'ala pilih pula manusia yang terpilih pula kita. Boleh duduk, boleh parking jiwa raga masa berada di rumahnya untuk kita sama-sama tafaqquh fiddin, untuk menambahkan kefahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tafaqquh fiddin ini adalah wajib. Setiap kita mesti ada ruang masa untuk tafaqquh fiddin. Tak boleh nak biar hidup ni tanpa tafaqquh fiddin. Tak apa ada inisiatif usaha untuk memahami agama, tak boleh, dosa. Kalau duduk semata-mata duduk, walaupun dia semaya cukup dah, tapi tafaqquh fiddin dalam hidup dia tu tak ada. Setidak-tidaknya dengar orang mengajar, walaupun dia tidak mengaji, dia didengar, mendengar telinga. Mudah-mudahan dengan pendengaran ya pasal telinga tersebut tergolong di kalangan orang yang tafaqquh fiddin, orang-orang yang usaha ke arah untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Tafaqquh fiddin ini menjadi darah daging di kalangan para sahabat. Kehausan apabila tidak ada pengisian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa isi, apabila tidak ada, sahabat rasa kehausan, nak kepada pengisian ke arah untuk mendekatkan diri kepada Allah, pemahaman agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang tafaqquh fiddin tersebut, dan seterusnya marilah kita sama-sama mengikhlaskan hati kita. Kebersamaan kita dalam majlis ini adalah semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan nak cari silap salah siapa, tidak. Kadang-kadang orang mengajar ni, pemberi tazkirah ni kadang-kadang terlepas sesuatu yang boleh sesuatu tersebut yang tidak menyenangkan hati kita. Kadang-kadang terlepas sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, bukan, bagi saya bukanlah untuk menyentuh peribadi dan sebagainya. Semata-mata kita nak saling nasihat, menasihati, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, di atas prinsip saling pesan memesan, nasihat menasihat di atas kebenaran, dan seterusnya saling pesan memesan, nasihat menasihat di atas kesabaran. Itu tak lebih daripada itu. Ciri-ciri orang mukmin yang kena ada sifat sedemikian. Jadi terlebih dahulu marilah kita sekali lagi kita mengikhlaskan hati kita, kemudian kita pasang memperbaharui niat iktikaf kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita doa orang-orang yang tidak bersama dengan kita akan bersama dengan kita insya-Allah pada suatu hari nanti. Jadi kita alhamdulillah diberi kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tahun baru. Hari ini hari yang ke-11 Hijrah. Jadi tahniah syabas kepada orang yang dapat mengerjakan ibadat puasa 10, 11 ataupun 9, 10. 10 tu you tak boleh tinggal, tahniah. Pahalanya setahun Allah Ta'ala akan mengkifaratkan dosa. Ganjaran je, kelebihannya setahun Allah Ta'ala akan kifarat
kikih mengampuni dosa kita kalau orang dapat puasa sedemikian. Jadi kalau orang yang tak dapat, kita tanam azam untuk tahun-tahun akan datang. Jadi kita mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kehidupan kepada kita tahun akan datang, kita dapat berpuasa musim sekali setahun ini. Jadi biasanya tempat kita musim bulan Muharram ini buat suruh. Buat tu buatlah, nak makan kita buat lah. Kalau nak makan kan dah buat suruh. Tapi di samping itu kita kena ingat, walaupun riwayat tak begitu kuat, saja pok kita nak buat, kita kena ingat sejarah perjuangan Nabi Nuh. Pok kita ni kadang-kadang makan suruh saja, tapi tak ingat sejarah perjuangan Nabi Nuh. Tak ingat sejarah peristiwa hijrah Rasul. Hijrah Rasul tu, Rasulullah sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal. Tapi apa Sayyidina Umar heret biar jadi hijrah Rasul tu sehingga awal Muharram. Tahu dulu orang Islam dulu sebelum zaman Sayyidina Umar menetapkan tahun hijrah tersebut tak ada tahun. Dia ada hanya bulan saja. Bulan Muharram, Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal gitu saja. Cuma kalau nak kira tahun, dia tengok peristiwa besar yang berlaku dalam tahun tersebut. Contohnya bulan Muharram selepas peristiwa bergajah. Jadi kita je tak ada tahun hijrah pada masa itu. Sayyidina Umar yang buat tahun hijrah setelah dia berbicara dengan para sahabat nak menetapkan tahun hijrah. Boleh ada tak? Tahun tak ada lagi. Bicara nak ambil mula daripada mana? Kalau Kristian dia ambil mula daripada kelahiran Nabi Isa, walaupun dia menyeleweng. Sepatutnya orang Kristian itu tidak timbullah penyelewengan gapo semua tu. Akidah tu. Kelahiran Nabi Isa tu satu peristiwa yang besar nak menunjukkan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala ni boleh mencari adat. Boleh melahirkan manusia yang tanpa ayah dan mu. Patutnya peristiwa besar Nabi Isa tersebut tidak disyirikkan, tidak disalahkan, tidak diselewengkan oleh orang Kristian. Peristiwa besar yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta satu rekod menyalahi undang-undang kebiasaan dia, lahir seorang insan yang mulia tanpa ayah dan bapa. Jadi dia kira situ. Patutnya orang Kristian janganlah jadi syirik, janganlah jadi menyeleweng. Peristiwa besar atas muka bumi ni antaranya kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa tu, Nabi Isa lahir tanpa ayah dan mak, untuk membuktikan kekuasaan kehebatan Allah Ta'ala boleh menyalahi adat kebiasaan undang-undang yang telah dia tetap. Tapi dia menyeleweng. Jadi para sahabat ni nak cerita bab hijrah sikit ni. Para sahabat bincang-bincang dengan Sayyidina Umar bagi sahabat nak tentu mana, nak letak bila hijrah ni, tahun dalam Islam ni. Semua kata kelahiran Nabi. Sahabat jawab, tak nampak besar sangat kelahiran Nabi. Tak nampak besar sangat. Semua kata kewafatan Nabi, mula daripada kewafatan Nabi, nak mula tahun tu. Tak nampak besar sangat. Nabi pun tak nampak besar sangat tu. Bincang-bincang awak nampak besarnya berapa? Hijrah. Besar. Nak buat Nabi siapa ke Madinah? Rabiul Awal. Sebelum Rabiul Awal tu perancangan dah. Ada dah. Bulan Muharram lagi. Peristiwa hijrah ni dirancang oleh Nabi. Satu titik tolak. Hijrah ni memberi impak yang besar. Keunggulan, kemuliaan Islam. Paksi yang begitu hebat, yang bertapak Islam, yang begitu hebat di Madinah, saya nak berlaku peristiwa hijrah. Lalu saya nak Umar pun setuju, bicara-bicara pasal setuju, kita buat permulaannya hijrah. Hijrah bila bermulanya? Perancangan apa semua? 2 bulan sebelum tu dah ada perancangan. Maknanya Muharram. Muharram tu Rasulullah dah rancang dak siapa hak nak pergi dah tepah dah sedia dah unta, dah nak buat musafir, dah tepah dah orang pemandu jalan, dah tepah dah siapa nak pergi makan, ketika mana pergi duduk di Gua Sur. Dah perancangan yang cukup rapi. Hijrah pula tidak melalui jalan biasa. Turun dulu jalan ke Yaman. Duduk dulu 2-3 hari dulu. Setelah Rasulullah harus sahabat-sahabat lain berhijrah semuanya, Rasulullah dengan Abu Bakar ni di antara orang yang terakhir. Rasulullah ni orang yang terakhir dengan Abu Bakar ni berhijrah. Dia duduk di Gua Sur. Siapa nak tutup tapak-tapak kaki Rasulullah ketika mana lari duduk di Gua Sur tu.
Siapa nak pergi makan dalam tempoh 2 hari tersebut, dalam tempoh 3 hari, 2 hari tersebut. Jadi Rasulullah rancang semua. Nah, jadi hijrah ni besar. Jadi perubahan yang paling ketara, yang paling besar dalam kegemilangan Islam ialah hijrah. Kita daripada itu dia buat tarikh permulaan hijrah ya tawak Rabiul Awal. Dia buat Muharram. Yang satu. Jadi pengajaran daripada hijrah ni cukup besar. Kalau nak bila nak hitung tidak terhitung. Banyak kalau kita baca kitab sirah. Jadi banyak pengajaran daripada hijrah ni. Antara pengajaran yang besar yang boleh kita ambil perancangan, ikhtiar, usaha sebaik yang mungkin kita kena ada dalam nak merancang sesuatu, khususnya untuk meninggikan agama Allah. Perancangan yang bersistematik, rapi, usaha yang begitu hebat, yang begitu kuat, mesti. Seperti mana Rasulullah tunjuk ni. Bukan sempurna. Begitu Rasulullah boleh, ya Allah selamatkan aku nak hijrah. Hijrah jalan biasa, apa ke dia? Tapi tak pergi pusing jauh tu, untuk selatan dulu baru naik pergi. Nah. Jadi Rasulullah nak ajak kita dalam kehidupan kita ni, khususnya untuk meninggikan agama Allah, kena buat perancangan. Kena ada strategi. Perancangan yang begitu baik, begitu rapi. Satu. Yang kedua, kena tawakal kepada Allah. Lepas buat perancangan, strategi, ikhtiar, usaha sebaik yang mungkin, kena tawakal kepada Allah. Tak boleh lagi. Perancangan, strategi, usaha dengan tawakal yang tinggi kepada Allah mesti ada. Tengok Rasulullah, Abu Bakar gapo semua dalam gua Sur tu kan. Dalam gua Sur tu kalau dia kata kalau orang kafir jenguk tunduk sikit nampak. Tu Rasulullah kata la tahzan innallaha ma'ana dari surah Taubah. Jadi hijrah ni benar dua perkara yang paling besar. Ada banyak lagi lah. Kalau kita nak cerita boleh ke tak minta tolong orang kafir. Boleh ke tak? Sebab Rasulullah minta tolong orang kafir. Ketika mana situasi macam mana minta tolong orang kafir. Boleh ke tak? Dia banyak. Nanti cerita tentang hijrah. Hijrah. Kemudian cerita Nabi Nuh. Walaupun riwayat tidak kuat orang kata surah-surah ni. Surah-surah ni lepas banjir Nabi Nuh harah 84 orang tu. Riwayat ni tak kuat. Tapi walaupun riwayat tak kuat, sebagai pengajaran kepada kita. Lah, buat surah tu riwayat tak kuat, tapi kalau kita nak buat lah. Orang kata tak boleh buat, kita sahwi surah ke dia tu. Kita makan buat kita sudah. Orang kata tak boleh buat surah. Biar kita sebut secara ke dia tu. Tak boleh buat surah secara ke dia. Kita tak sahwi surah, kalau kita kacang kita sahwi surah ke dia tu. Bagaimana? Cuma kita nak riwayat walaupun riwayat tak kuat, sepatutnya kita ambil pengajaran juga dalam peristiwa buat surah ni. Riwayat memang tak kuat, cukup-cukup dhaif. Cukup-cukup dhaif. Setelah Nabi Nuh terhenti daripada banjir-banjir surut, dah tak ada makan ni, dia arah 84 orang atas kapal yang ada pada ketika itu, yang hidup bersama dengan dia tu, ataupun 40 orang, riwayat kata 40 orang, riwayat 84 orang atas kapal dia tersebut tu, dia arah suruh cari apa yang ada daripada makan ni. Setelah surut cari kalau ada tumbuh-tumbuh yang hidup apa ni, mari satu masuk kita pakat makan. Mu ada gapo, mu ada ubi, mu ada gandum, mu ada beras, mari masuk bubuh dalam tu, kita masuk, kita pakat makan. Dah tak ada makan ni. Dia dah banjir. Dah banjir begitu besar ni, lapar lah perut dia surut banjir kak. Dah makan ni atas kapal atas habis dah. Nah, lepas banjir. Jadi kita kena ingat lagi. Jangan dia ingat hak tu saja. Kita ingat perjuangan Nabi Nuh tu. Perjuangan Nabi Nuh ni nak bawa agama yang benar, ni nak baiki jiwa manusia orang ni, dia kena kental. Kita ingat, kita, khususnya kita orang nak depan nak memperkasakan agama Allah dalam jiwa raga manusia orang ni, kita kena kenang tengok sejarah Nabi Nuh di sampai kita makan surah tu. Mengenang Nabi Nuh ni dakwah siang malam, pagi, siang malam, pagi petang. Full timer dakwah. Full timer dakwah. Siang dan malam. 950 tahun dakwah. Umur berapa tak tahu. 950 tahun awak kerja dakwah. Umur dia tak tahu apa. 950 tahun awak kerja dakwah. Siang dan malam. Ada peluang sikit nak cerita tentang agama yang benar, agama tauhid ni, dia cerita. Di tempat orang ramai kau, rumah ke rumah dia ketuk. Rumah ke rumah ketuk. Nak cerita agama Allah ni. Perjuangan dia tu. Lah.
Tapi orang manusia ni ke, kalau dia angkuh tak kabur tak boleh terima. 950 tahun tu 40 orang atau 85 orang ya, yang beriman kepada Nabi Nuh. Dalam surah Nuh tu cerita wastaghshaw siyabahu ni. Ya apa ni dalam surah Nuh tu ada surah ayat tu apa ni kaum dia sehingga tak dengar apa hak Nabi Nuh. Bukan 3 kali royak. Banyak kali royak. Secara terang-terang, secara sembunyi. Dalam perhimpunan pak ramai-ramai, pak sembunyi. Dia royak tentang agama Allah, tentang agama tauhid. Sehingga kau hak degil angkuh tak terima tu, dia sumak gen. Ayat Quran tersebut. Sepatutnya nak ceritanya, perlinya, ejeknya, nyanyinya kepada Nabi Nuh. Tak dengar satu suruh ibu jari ya. Tapi dia nak perli ke Nabi Nuh ni. Kalau Nabi Nuh lalu, dia sumak gini. Dia sumak habis jari-jari dia dalam telinga ni. Kalau tak saya dengar betul-betul kan dia ni. Mana ni tak saya sangat dengar Nabi Nuh ya. Saya ngok ni. Sumak semua jari dalam telinga. Patut kalau tak saya dengar kan biasa-biasa kita sumak jari lah. Tak saya dengar lah. Tapi nak perli, nak ejek, nak nyanyi ke Nabi Nuh. Ejek, nak hina Nabi Nuh ni. Nabi Nuh lalu ni. Wak gini telinga. So, dalam surah tu gambarkan. So, lagi dia tutup muka, tutup kepala, tutup muka. Wastaghshaw siyabahum. Wa asarru istikbar, berterusan berada dalam keadaan angkuh takabur, tak terima ajaran Nabi Nuh. Tutup. Jadi sejarah-sejarah sedemikian kena kita hayati kalau kita nak bawa kebenaran. Kalau kita nak bawa kebenaran. Jadi motivasi kepada kita. Kalau orang tak boleh nak terima kita dalam pembawa kebenaran, tak ada kisah. Kita ingat sejarah Nabi Nuh. Sejak tahu kita buat surah, ingat sejarah Nabi Nuh. Dah, cekal dia, cekal. Tapi jiwa manusia ni walaupun cekal, acak kali hidup goyak, bukan 3 kali lebih daripada 3 kali sia dia mana full time. Hati manusia nak cerita Nabi Nuh ni bukan malaikat. Doa juga. Doa supaya Allah Taala turun bala laknat kepada kaum yang tidak beriman sehingga jangan tinggal satu anak cucu sekalipun. Wala yalidu fajiran kafar. Jangan tinggal pun. Memang tak tinggal pun. Allah Taala turun banjir, habis neraka ke Nabi Nuh tu dimusnah dengan banjir. Hingga ke anak dia dan bini dia. Sehingga ke anak dia dan bini dia. Sehingga anak dia dan bini dia Allah Taala musnah. Tak ada. Doa Nabi Nuh. Jiwa manusia kan memang lama-lama ya doa juga ya Allah, tunjukkanlah ya Allah orang yang menzalimi kan. Tapi nak sahabat hak doa sedemikian tu habis lah sabar, cakap sabar. Nah, akhir sekali Nabi Nuh doa juga sedemikian. Jadi kan lebah kita ni ada sebuah tamil tu buat baloh dengan ustaz. Ustaz tu sing gimana masjid? Surah tu. Ada. Pasal pergi ke masjid tu. Tak ke 4-5 orang ustaz tu tak betul belakang. Wah, AJK mana? AJK tak ngaji agama sampai Rabu. Ada minta janganlah jadi gitu. Kena jaga hati ustaz. Tak ke 4-5 orang ustaz tu. Tak betul belakang. Tak si semaya belakang dalam time tu. Gi semaya luar, gi jadi tak email luar. Kita tak si jadi lagu tu. Puak kita ni kalau ada masalah gapo kita kena lapangkan dada. Gentleman, bersihkan hati, lapangkan dada, selesai permasalahan itu dengan penuh semangat persaudaraan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Ketepikan semangat-semangat tidak menguntungkan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ingat buat sifat-sifat mazmumah. Kita ngaji sifat, kita ngaji kitab menawar hati apa semua tu kita buat benda gitu. Kita korban sifat-sifat mazmumah tersebut. Allahu akbar siyah. Nak mengatik panggil orang luar, ustaz dalam tamat tu. Di mana? Main luar belakang. Saya tak okey. 45 orang tu, 45 orang ustaz tak betul belakang. Orang auduh belakang. Jangan orang dalam tamat tu tak si belakang. Allahu akbar, jangan jadi gitu buat kita. Kena eratkan hubungnya. Di antara pengajaran hijrah Rasul eratkan hubungnya. Eratkan hubungnya sesama
Muhajirin dan Ansar mula-mula sapa di Madinah. Kok kita bukan era. Khususnya bab berkaitan dengan agama. Kalau orang tak terima pandangan kita, tengok qada dan qada Allah tetap kayak gitu dah. Qada dan qada Allah tetap kayak gitu dah. Kita kena toleransi, toleransi yang cukup banyak. Okey. Tersasar banyak tu. Jauh tu. Baru nak masuk ni. Kurang apa dah? Baru nak masuk. Jadi kalau nak belek, nak cerita bab hijrah ni cukup banyak. Kepentingan masjid. Rasulullah sampai ke Madinah tu, Rasulullah tak buat apa-apa, dia tak buat rumah lagi. Kita buat rumah dulu, buat masjid dulu. Duduk di Kubah 4 hari. Duduk di Kubah 4 hari, lepas Kubah 4 hari Jumaat baru masuk Madinah tu. Duduk di 4 hari Jumaat baru masuk Madinah tu. Duduk di Kubah dulu, buat masjid di Kubah, duduk situ dulu, masjid. Lepas tu masuk Madinah betul pun tak susah payah nak cari gapo-gapo. Susah payah nak bina masjid. Gitu pe rumah waris dia di Madinah tersebut tu pe duk fikir rancang di kalangan masyarakat Madinah Muhajirin Ansar nak buat masjid, beli tanah. Tapak tanah tersebut milik anak yatim. Tapak tanah tersebut ada kubur, buat kubur. Milik anak yatim kita share, cari duit kita bayar. Tapak tanah. Saya ingat terbina satu masjid. Masjid penting. Institusi masjid ni penting. Masjid sebagai pusat segala permasalahan diselesaikan oleh masjid. Kita oleh kerana penjajah. Apabila kerajaan Utsmaniyah jatuh, perannya masjid tergelar. Masjid hanya tempat semaya Jumaat, tempat semaya 5 waktu saja, tempat mengajar seumpama ini saja. Tak lebih daripada tu. Zaman kegemilangan Islam, masjid penyelesai masalah. Masjid membantu fakir miskin. Masjid macam-macam masjid. Orang masalah tanya orang yang mengurus masjid. Nah, orang miskin enggak apa semua masjid. Masjid berperanan. Masjid pusat kesatuan umat. Lepas penjajah habis peranan masjid. Masjid hanya tempat semaya saja. Tempat kuliah mengajar saja. Membantu fakir miskin tak nampak terserlah sangat. Lo ni yang nampak ada sikit-sikit dengan makanan enggak apa semua. Dengan menyediakan makanan apa semua. Jadi masjid penjana ekonomi ummah. Masjid penjana ekonomi ummah. Di masjid tu ada macam-macam di zaman kerajaan Utsmaniyah dahulu. Apabila Utsmaniyah jatuh, habis. Masjid seperti mana yang kita terdapat hari ini ya. Okey, kita masuk pula. Ya, itu sebahagian daripada pengajaran hijrah dah. Kita masuk sini buat surah dah. Dah lagi. Surah ni buat juga. Nak kau duk ngukik-ngukik. Tak usah buat kalau duk ngukik-ngukik. Sebab surah kita nak buat, kita nak bersatu, nak riang-ria, nak sama nak suka ria sama buat kita tiba-tiba buat duk ngukik. Boleh sikit aku. Baik usah buat tu. Boleh sikit aku, dia boleh banyak. Apa-apa sing ngaca tu pula main dengan pagi sampai petang. Dia tak ada duk kucak lah mana. Aku yang duk kucak banyak. Tapi dia mari masuk ni ya. Dia mari nak masuk dah dia mari. Bahasa apa mari? Ambil banyak pula. Kalau main kokek sebab. Tapi kalau tak ada benda tu, mari kita nak tunjuk kesatuan kita. Nak apa ni, nak saing apa panggil. Nak saing apa-apa kita ke apa semua. Nak suka rio sama pupuk gitu. Benarnya makan tak ada belah mana orang tak berahi orang. Nak makan tak mana hak tu hak pentingnya. Dari zaman dulu dia buat tu. Sebenarnya dia tak ada manage zaman dulu dia nak pupu anak beranak dia. Biar ada benda. Biar ada agenda untuk pupu dia buat benda tu. Learn ni orang pasti cong waktu waktu lagu payah kot learn. Okey, kita masuk siri kuliah kita ni. Minggu lepas kita masih membicarakan surah At-Tariq ni. Surah At-Tariq ni ayat dia 17 ayat Makkiyah. Minggu lepas kita telah sebut dalam surah At-Tariq ini telah memaparkan kepada kita Allah Taala bersumpah dengan langit, bulan bintang, cakrawala, khususnya bintang nama At-Tariq tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan
langit dan bintang at-tariq tersebut. Kemudian jawab supoh. Allah Taala jawab supoh setiap jiwa manusia yang hidup ni ada malaikat yang menjaganya. Yang menjaga, yang menghitung amalan kebaikan dan kejahatan yang ada. Kira hitung. Kemudian Allah Taala mengajak kita, insan ni supaya memerhati cek kejadian ciptaan yang Allah Taala cipta kita. Falyanzuril insan mimma khuliqa. Hendaklah insan itu dia kena lihat, kena perhati kejadian yang Allah Taala cipta dia tu, pembentukan dia tu. Kita sebut minggu lepas pembentukan manusia yang Allah Taala ayat dalam surah ni daripada air mani yang terpancuk-pancuk, yang keluar daripada sulbi. Kalau lelaki tulis sulbi, orang tenor yang keluar daripada ni tulis dada dia ni. Tulis dada dia ni kita sebut dah minggu lepas. Tulis dada dia tu. Hak tu kali berkali lah. Dia sensitif hak tenor kalau kita sentuh situ. Mungkin air mani duduk situ. Dekat dada dia tu. Dia apabila orang jatuh pergi sentuh situ, dia jadi sensitif. Sensitif. Rang tinggi situ tu. Tempat rang kemungkinan sebab Allah Taala sebut ciptaannya sumber air mani otina ni duduk situ. Tengok Tuhan nya royak apa kau gitu mu nak. Allahu akbar, hebat Tuhan. Kalau kita tak baca Quran kita tak jumpa apa kau gitu mu. Kalau hak jatuh pula Tuhan royak dalam sulbi ni. Apa kau gitu mu. Kalau Tuhan tak royak kita tak tahu. Kalau kita tak ngaji sains. Jadi tidak betul. Quran royak 1400 tahun dulu. Sains baru jumpa kajian. Sains menyokong. Sains menyokong apa yang disebut oleh Quran. Jadi apabila Allah Ta'ala mampu mencipta manusia dalam keadaan sedemikian yang begitu halus, yang begitu rapi, sudah tentu Allah Ta'ala ni mampu mencipta balik manusia. Mencipta balik manusia. Ayat ni, surah ni nak menepelak orang kafir tak percaya kebangkitan semula hari kiamat. Tak percaya hari kebangkitan semula hari kiamat, nak menepelak, nak tolak. Allah Ta'ala ni mampu. Sebab penciptaan demi penciptaan Allah Ta'ala cipta, khususnya mu sendiri tu manusia. Mu tu dicipta daripada gapo? Adune gapo? Kumpulan gapo? Aku tahu, aku buat. Tak okey aku tak lihat. Seolah-olahnya macam tu. Tak okey aku tak mampu nak hidup balik. Mati sementak, hidup balik. Sudah tentu boleh. Ciptamu sudah tentu. Mati, hidup balik sudah tentu boleh. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Ay innallaha ta'ala alladhi khalaqal insan ibtida'an qadirun ala i'adatihi ba'da mautih. Yaitu innahu ala raj'ihi laqadir, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta manusia ni ibtidaan. Pada mulanya Allah Taala cipta manusia ni, dah permulaan manusia ni Allah Taala dah boleh cipta. Qadirun ala i'adah, sudah tentu ia juga mampu untuk mengembalikannya ba'da mautih, selepas dimatikannya. Dah mula boleh cipta, apabila mati boleh cipta balik. Tak kata boleh nak cipta. Macam dalam surah Naba ya. Dalam surah Naba orang kafir tak percaya tentang kiamat. Kita baca sebelum ni. Persoal tentang amma yatasaalun. Mereka ni persoal. Anin naba'il azim, tentang peristiwa yang agung. Macam ragu-ragu tentang kiamat. Yalah kau, berlaku kau kiamat. Tak sebagai orang kafir dijumpa dengan Nabi bawa debu. Bawa debu mayat. Muhammad, mampu ke dak ni Allah Taala cipta balik ni jadi hacur lebu ni jadi abu ni. Dia fikir dengan kepala otak dia. Dia fikir kepala otak dia tengok dia bawa debu jumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi nak menempelak tolak ketidakpercayaan mereka ni, ragu-ragu tentang kiamat ni, Allah Taala tahu suratul Naba, amma yatasaalu 'anil naba'il allazi hum fihi mukhtalifu. Kalla sayalamu. Dia akan tahu ke mana. Ular 3 kali summa kalla sayalamu. Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Manusia boleh tengok sebagai hampa bumi duduk jalan rata pindah tu. Siapa yang buat lagu tu? Batu. Nah, alam naj'alil arda mihada.
Wal jibala autada. Bukit-bukit menjadi pasok yang begitu kuat. Tak goyah bukit. Siapa buat lagu tu? Dan seterusnya ayat. Menjadi Allah Ta'ala sebut kami jadi manusia berpasang-pasangnya. Jadi siya dan malam. Jadi malam tepat jadi rehat tenang manusia. Siya malam jadi otomatik manusia dibuat kerja nak cari sesuatu nasi makan. Siapa susun sistem hidup sedemikian? Mungkin manusia yang menyebabkan tak percaya hari kiamat tu. Dia tolak menepelak. Orang kafir tak percaya tentang hari kiamat. Tengok dia Allah Ta'ala cerita dalam suatu nabak tu tentang ahli neraka macam mana, ahli syurga macam mana. Jadi kalau kita faham ayat Quran ni satu persatu, jadi kita baca jadi seronok. Amma yatasaalu, kalau boleh buat lagu pula. Seorang syekh di Mesir, syekh tu Imam Masjid Al-Azhar tu, saya cukup sedap dengar dia baca. Syekh Muhammad Fauzi Balbari. Kalau tekan YouTube tulis Syekh Muhammad Fauzi Balbari. Dia baca biasanya lagu nahwah. Kalau dia baca Allahu Akbar, menyelinap, menyusuk kalbu baca Quran. Kalau kita faham makna pula, kita dah tulis dalam YouTube Syekh Muhammad Fauzi Al-Barbari. Nah ini, sedap baca. Baca dia hayati kita pun baca. Tak puas dengar. Duduk saja kita dengar tak puas dia baca. Okey, seterusnya. Qala Ibnu Katsir. Berkata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni seorang mufassir yang besar. Ibnu Katsir kata macam mana? Tentang ayat innahu ala raj'ihi laqadir ni. Nabbaha ta'ala al-insana ala dha'fi aslihi alladhi khuliqa minhu. Allah Ta'ala menegaskan, mengingatkan manusia bahawasanya manusia ni asalnya ni lemah. Ciptaan manusia pada asalnya cukup lemah daripada air mani. Setitik air mani. Campur air mani tino air mani jadi manusia jadi ketulan darah jadi gini dalam suratul mukmin cerita pula. Daripada persenyawaan antara lelaki dan wanita. Jadi lemah ciptaan manusia ni. Lemah pada peringkat awal. Wa arsyadahu ila al-i'tirafi bil ma'ad. Allah Ta'ala menunjuk ajar manusia supaya iktiraf, supaya aku terhadap hari yang Allah Ta'ala janji suatu hari nanti, mana hari kiamat nanti. Allah Ta'ala yang ajar. Lianna man qaddara 'alal bid'ah fa huwa qadirun 'ala i'adah bi tariqil aula. Kerana Ibnu Katsir sebut apabila dia mampu mencipta, awal yang mampu mencipta, sudah tentu mampu juga untuk mengembalikannya juga lebih utama. Dia boleh buat dah. Dia boleh buat. Sudah tentu apabila rusak dia boleh buat balik. Dia boleh buat balik macam tukar. Kita kata contoh. Tapi manusia dengan Allah tak boleh nak buat banding. Tapi nak biar kita mudah faham. Tak boleh nak buat banding. Manusia dengan Allah tapi nak kira nak biar mudah faham. Macam tukar dia buat meja. Kalau meja rusak. Kalau meja rusak dia boleh baiki. Bahkan dia boleh buat semula serupa dia buat tersebut. Allah lebih lagi, Allah lebih daripada tu. Tak dia tak mampu nak mengembalikan semula ciptaan manusia lepas mematikan buat seketika. Mestilah mampu. Mestilah mampu Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita ni kan kalau kita baca hayati betul-betul Quran dia. Tuhan ni dengan manusia ni Allahu Akbar. Cukup-cukup pemurah, cukup-cukup kasih belah. Kalau manusia Allah itulah Allah Taala marah sangat. Allah Taala mengenakan hukum yang dahsyat sangat terhadap manusia yang degil, yang aku tak nak taat kepada perintah. Tuhan dengan manusia ni cukup-cukup pemurah dan kasih belah. Kalau manusia buat salah, dia ada balas lalu. Dah. Tak balas lalu. So, kemudian manusia ni ada gapo yang di atas muka bumi? Harta, siapa bumi hakikat sebenar? Dia boleh sekut, dia boleh seriak sama tu kan? Siapa yang bui sebenar? Hak tu tak boleh nak deki. Orang yang ada harta banyak kita jangan deki curi ke apa semua. Siapa yang bui harta?
Allah yang beri harta. Kita tak ada sekarang. Wingi, jiwa, raga, nyawa. Sehat siapa? Allah. Kita ada apa? Anytime dia boleh tarik. Tapi nak cerita Tuhan, dia beri kita benda tersebut, kelebihan tersebut, harta, jiwa, raga. Kalau kita guna, beri dah kita, beri modah kita. Kalau kita guna kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, harta, benda kita, jiwa, raga kita, untuk meninggikan agama Allah, untuk mengabdikan diri kepadanya, dia akan balas berlipat kali ganda kepada kita. Dah lah dia beri dah. Dia suruh kita guna. Dia suruh kita guna, ikut kehendak dia. Dia akan ganjari, beri ganjari kepada kita berlipat kali ganda. Nak cari mana kalau kita sesama manusia kan? Kalau beli, kita beri duit. Kalau harga buah motor tu RM10, jadi RM10 kan? Hak kadar RM10 tu ya. Dua ketaka gitu dah. Dua takar besar gitu RM10. Cuma tu yang Allah Ta'ala dah. Tidak gitu. Bui ganjaran, berlipat kali ganda. Dah kita guna hak dia. Guna hak dia, ngikut kehendak dia. Bagi ikut kehendak dia, kebaikan kembali kita. Bui ganjaran berlipat kali ganda. Nak cari mana? Lepas tu kalau kita tengok dah, bab harta, Allah Ta'ala guna kalimah pinjam. Padahal hak dia, tapi guna perkataan pinjam. Man zalladhi yuqridullah haqardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Tengok. Sesiapa yang siapa yang memberi pinjam kepada Allah, memberi pinjam harta. Maksud memberi pinjam kepada harta ni belanja di jalan Allah, belanja untuk memperkasakan agama Allah. Harta sebenar milik Allah, tapi buat apa Allah tanya bahasa dia? Dia guna pinjam. Pinjam apa hakikat sebenarnya ni hak dia. Kita sebenar ambil hak dia ni. Tapi nak cerita dia nak hibur hati. Dia main ni bahasa dia supaya kita ni biar nampak mujarab dalam hati kita. Siapa yang beri pinjam kepada Allah, makna belanja di jalan Allah, harta dia tu man zalladhi yuqridu haqardan hasana, dengan belanja sebagai pinjaman yang baik, belanja di jalan Allah, meninggikan agama Allah, fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ia Allah Taala akan melipat kali gandakan, berlipat-lipat kali ganda. Tengok tu Tuhan. Daripada 10 sen tu jadi berapa? Tu cerita tu. Lepas tu Tuhan sebut dalam surah As-Saff tu sebut innallah, dalam surah Taubah innallah hashtara. Ia guna kalimah beli gaponya, tapi nak ceritanya nak supaya kita terasa sini Allah, sini Allah. Ya, hak dia. Tapi dia guna kalimah innallah hashtara. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan beli. Innallah hashtara minal mu'minina, di kalangan amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Dia nak beli apa? Beli jiwa, raga, harta benda orang mukmin itu dengan syurga. Syurga tak boleh nak banding macam mana. Okey, kita tengok sikit. Jadi lagi dalam satu Saff tu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Nak suruh kita terasa. Nak suruh kita guna nikmat yang Allah Ta'ala beri tu. Hakikat sebenar milik dia. Nak suruh kita terasa, biar guna sebaik mungkin untuk cari redha dia. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Surah As-Saff. Wahai orang mukmin, adakah kamu aku nak tunjuk satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang amat pedih. Nego lagu mana? You guna kalimah nego. Ada nego guna supaya kita rasa terkesan sini Allah Ta'ala tunjikum min azab tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, memperkasakan agama Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda jiwa raga kamu, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan memperkasakan agama Allah di jalan Allah melalui harta benda dan jiwa raga. Jadi kalau nak selamat di kita,
kita guna kelebihan Allah Taala bagi ni daripada azab Allah. Kita diberi satu, kita beriman kepada Allah dan Rasul dalam arti kata yang sebenar, kalau nak selamat kita daripada azab ni surah As-Saff ni. Yang kedua, harta, benda, jiwa, raga yang Allah Taala beri kita tu kita guna untuk meninggikan agama Allah, untuk memperkasakan agama Allah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja bunyi loceng itu. Yang baik itu daripada Allah, kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Insya-Allah kita akan sambung semula ayat yauma tublas sarair. Ini suasana di hari kiamat nanti. Akan berlaku. Apa yang digambarkan dalam surah ini ni yauma tublas sarair. Apa dia yauma tublas sarair itu kita akan sambung minggu depan. Yang baik itu daripada Allah, kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak ada terkasar bahasa tidak sedap dengar tu, minta maaf banyak. Kita sudah sini saja. Kita ambil kelebihan memaafkan. Okey? Allah Taala sebut minal muhsinin, orang yang memaafkan orang tersebut di kalangan orang yang muhsinin. Nak dapat title maqam muhsin ini cukup payah. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang muhsin tersebut. Okey, sekat tu dah. Okey. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allah ya Allah, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Sama ada dosa kami tahu ataupun tidak tahu, sengaja ataupun tidak sengaja, ampunkanlah ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka menjaga mendidik kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ampunkanlah ya Allah segala dosa muslimin muslimat mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup atau sudah mati, khususnya yang ada hak atas kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hal perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang dirahmati oleh Engkau ya Allah. Perpisahan kami sebahagia perpisahan selamat dan sebarang musibah bala bencana seluruhnya dosa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami permudahkan ya segala urusan hidup kami sama ada di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami hisabkanlah ya Allah kami di hari akhirat nanti dengan hisab yang mudah ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya Tuhan kami sembuhkan ya Allah segala penyakit yang terdapat pada diri kami semua ini ya Allah. Sama ada penyakit yang kami tahu tidak tahu, kronik ataupun tidak kronik, sembuhkanlah ya Allah segala penyakit yang terdapat pada diri kami ini ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Sihatkanlah ya Allah tubuh badan kami ya Allah. Sihatkanlah ya tubuh badan kami ya Allah. Bukakanlah ya Allah pintu-pintu rezeki kepada kami ya Allah, untuk kami infak di jalan agama-Mu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Panjangkanlah ya Allah umur kami ya Allah. Panjangkanlah ya Allah umur kami ya Allah, untuk kami mengerjakan ketaatan dan ibadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami terimakanlah ya Allah permohonan kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.